Masuk dah ke belakang. Dok lagi. Aduh. Masuk lagi. 3 orang lagi. Dua orang pergi tandas dia. 27 je. Namanya puan nak main. Power on. Bluetooth mode. Voice amplifier mode. Hello? Okey. Bolehlah. Okey, bang baca doa dulu. Mana ke belah ni? Tengah ni ada lagi. Tu belakang tu ada lagi. Dekat akipah tau. Sejuk sikit. Ha? Malah. Tak ada. Tu sejuk sikit ya duduk tengah. Tak apa. Okey. Ingat lagi dok geografi last di mana? Dok. Kita last di mana? Sumber air. Sisa domestik. Awak ingat lagi dok saya suruh awak lukis contoh-contoh sisa domestik tu. Sisa kebun, sisa makanan. Saya kata kalau awak awak suka donat, awak lukislah donat. Ingat lagi tak? Cuba tengok buku latihan awak. Ni buka dah ni. Okey, kita last jenis-jenis sisa domestik. Okey, sebelum saya mula, saya nak tunjuklah sikit. Benda apa saya bawa ni? Surat khabar ni. Plastik, surat khabar dan plastik. Bila kita buang jadilah sisa. Sampah, betul lah tu, sampah. Jadilah sisa. Apa dia? Bukan makanan. Kan saya kata dah. Okey, kita ada berapa jenis sisa domestik? 2 kan? Ada 2 kan jenis sisa domestik. Betul tak? Yang pertama apa dia? Bahan organik. Yang kedua? Bahan bukan organik. Jadi hari ini kita nak sambung. Seterusnya. Awak tengok 13.2 tu. Sisa-sisa domestik di Malaysia. Ini termasuk 2 lah sebab 2 masa kan. Selagi kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Awak dah pun tahu sisa domestik. Lepas tu kita nak tahu lah pula kesan dia kan. Kesan kita buang sampah. Itulah kita akan tengok hari ini. Okey. Jadi hari ini yang pertama awak akan dapat menjelaskan dengan contoh sisa domestik di Malaysia. Yang kedua, awak dapat membincangkan kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Jadi kita tengok sikit. Okey, masuk cepat. Masuk tutup pintu Kita pergi. Tengok nota. Okey, sisa domestik. Yang pertama, awak dah pun belajar jenis-jenis sisa domestik. Ada 2 kan? Bahan organik. Bahan organik, contoh dia apa dia? Sisa kebun, sisa makanan, kertas. Okey, kita dah pergi minggu lepas. Bahan bukan organik, apa dia contoh dia? Dia banyak sisa. Semua barang di sekitar awak kalau kita nak buang jadilah sisa. Okey, kita tengok sikit sisa-sisa domestik di Malaysia. Siapa nak baca ke saya? Siapa nak baca ke saya? Awak nak baca ke saya tu? Kenapa mulut tu? Mari baca saya tu. Sisa domestik dikenali? Cepat bangun, baca. Cepatlah.
baca ke saya? Okey, bangun baca. Sisa domestik ni apa? Atas tu sisa domestik di Malaysia. Awak baca mana? Ni lah nota ni. Sisa domestik di Malaysia dikenali. Okey, yang kedua? Cecair. Okey, apa dia sisa domestik? Maksud dia apa? Ni? Dikenali sebagai sisa yang terhasil dari kawasan perumahan. Sampah-sampah yang awak hasil daripada perumahan. Kan kita belajar ada contoh kan, sisa makanan. Kan bila awak makan-makan, kita akan buang sampah kan dekat dapur. Itu adalah contoh dari kawasan perumahan. Banyak lagi contoh kan. Jadi, sisa domestik ni dia terdiri daripada dua. Sisa cecair dengan pepejal. Apa dia sisa cecair dan pepejal ni? Sisa pepejal. Okey, kita tengok. Sisa pepejal ni apa? Ini adalah contoh sisa pepejal. Sisa makanan, plastik, kertas, logam, perabot, lampin pakai buang dan sebagainya. Banyak lagi. Okey, sisa cecair ni apa pula? Minyak masak dekat rumah. Lepas tu sisa kumbahan. Tahu tak apa dia sisa kumbahan? Tahu tak? Ni air daripada tandas. Itu adalah sisa kumbahan. Awak membuang, lepas tu mesti ada air, betul tak? Adalah sisa cecair. Itu nama dia kumbahan. Kita tak panggil air daripada tandas, kita panggil kumbahan. Awak jangan kacau kamera saya dah. Jangan kacau, tengok rekod. Behave sikit. Okey, sisa cecair, minyak masak dan air kumbahan. Faham? Ada dua, sisa cecair dan juga sisa pepejal. Senang je, sisa pepejal ni dia macam apa, dia keras-keras. Kita senang cakap dia keras. Ni kalau saya buang ni jadi sisa pepejal. Kalau saya buang bawah saya ni, kalau saya buang lah jadilah sisa. Saya tak buang lagi, bukan sisa lagi lah. Boleh faham? Sisa pepejal dan sisa cecair. Okey. Boring kan tengok nota je. Sebelum kita masuk yang kedua, kesan saya nak awak tengok dulu video ni. Dan awak tengok boleh awak fahamkan video ni. Sekejap. Kita main sekejap lagi. Apa tak ada suara? Okey, ada suara. Sabar. Tengok ni video ni. Dia cakap pasal apa ni? Sekejap. Okey. Pesing je gitu. Dia buang sampah. Tengok ada putih rumah daripada siapa. Ya, biasa ada lori. Memang ada lori daripada dia kutip dekat rumah kita. Mati. Macam sendul. Spirit of epidemics. Orang putih pula. Okey, itu sahaja video shortcut dia. Okey, video pendek. Apa yang awak faham berdasarkan video ni? Ya? Buang sampah ngata? Lagi? Lagi? Girls, apa yang awak faham berdasarkan video tadi? Dia buang sampah kan? Lepas tu nampak tak ada binatang tu dia mari minum air tu, nampak tak?
Lepas tu boleh mendatangkan penyakit. Ada batuk-batuk tadi kan. Apa tak? Sebabnya saya nak masuk pasal kesan. Kesan bila awak buang sampah domestik. Okey, kita pergi nota tadi. Kesan-kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Bila buang sampah mestilah akan ada kesan. Okey, kesan yang pertama apa dia? Yang pertama, pencemaran. Okey, awak boleh rujuk juga awak punya buku teks muka surat 148. Yang pertama adalah pencemaran. Pencemaran apa? Tadi kan awak tengok dah ada binatang tu dia pergi minum air dekat sungai. Bila dia minum air, kalau air tu tercemar, apa jadi dekat binatang? Mati, penyakit. Betul tak? Itu adalah kesan. Pembuangan sampah sarap secara langsung akan menyebabkan pencemaran. Ini kelas 1 kindi. Ada kena cek gigi. Ramanya. Okey, Nur Aina Syuhada, Muhammad Zahirul Haziq, Raja Ramadan tak ada Alia ada? Ada Ramadan ni. Ni apa? Alisha ke ni? Alisha Farhana macam FAK. Wan Umar Aminullah ada. Siti Nur Iman. Afnan Syahir ada. Wan Nur Kasrina. Ada. Muhammad Syafiq, Muhammad Faris, Nurul Safia. Okey, boleh pergi cek gigi okey, boleh pergi cek gigi sekarang. Jangan bising. Nama yang panggil je. Okey, yang lain kita sambung balik kita punya bab. Sikit je. Yang cek gigi nanti siap tunggu masa dua masa kan? Tutup pintu. Malok. Sikit je lah kan. Siapa dah ada depan boleh duduk depan. Biarkan. Okay, kita sambung balik. Kesan dia akan menyebabkan pencemaran. Okey. Pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai akan tercemar. Okey, kalau kita buang sampah banyak-banyak, lepas tu salah pula pergi buang pula dalam sungai, akan menyebabkan pencemaran sungai. Pencemaran yang kedua, pencemaran udara. Okey, kalau awak buang sampah, kalau sampah tu lama-lama busuk tak? Busuk kan? Okey, itu adalah pencemaran tu bau, pencemaran bau yang ni udara. Okey, udara ni disebabkan kalau awak buat pembakaran. Okey, sorry saya salah. Pencemaran udara. Udara kenapa boleh tercemar? Contoh asap kan. Contoh kalau dekat rumah ada kan rumah kampung dia kumpul-kumpul sampah lepas tu dibakar kan. Okey, asap tu akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, yang tadi saya bagi tahu pencemaran bau. Pencemaran bau ni kalau awak timbul-timbul banyak-banyak lama-lama jadi busuk. Jadilah pencemaran bau. Okey, seterusnya wabak penyakit. Dalam video tadi kan awak ada tengok kan ada batuk-batuk lah semua kan. Kenapa? Okey, sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat. Contoh penyakit contoh apa? Taun, demam denggi. Demam denggi disebabkan oleh apa? Nyamuk kan? Okey, malaria, Zika dan rotavirus. Ini adalah contoh-contoh wabak penyakit. Okey, peningkatan kos penyelenggaraan. Apa dia maksud dia ni? Cuba baca dulu. Okey, cuba baca dulu. Peningkatan kos penyelenggaraan. Kenapa dia jadi peningkatan kos? Okey. Yang nombor 1 tu, peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa tempatan. Okey. Tadi kalau tengok video tu kan sampah-sampah yang dikutip daripada rumah kita tu, kan lori tu kan, dia akan bawa ke tapak pelupusan sampah dan dia kena buat dan dia kena proses lah. Jadi di situ ada kos. Apa tutup?
uruskan ke? Saya setting tak? Okey, kat situ adalah kos yang kita kena guna untuk awak proses. Proses tempat tahapak pelupusan sampah tu. Okey, faham tak? Tubik dah. Okey, tubik dah. Okey, siapa yang proses ni? Siapa yang uruskan tempat ni? Ni tempat pelupusan sampah ni. Dah nampak tak? Sini kat mana ada? Ha? Kat mana? Desi Soleha. Tempat dia buang sampah lah. Lagi? Yang besar? Kat mana ada? Mak Lagam. Lagi satu jauh sikit kat mana ada? Hok besar. Dekat Gebeng tau. Gebeng kan? Betul? Itu adalah tapak pelupusan sampah. Okey, siapa yang uruskan tu? Mesti ada orang yang uruskan. Bila nak urus, kena ada kos. Bila makin-makin banyak, perlulah banyak kos. Faham? Itulah maksud dia peningkatan kos. Okey, yang kedua. Kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelupusan. Yang tadi kan saya kata bila nak proses tu, mestilah ada penyelenggaraan. Lepas tu nak baik pulih pula kemusnahan. Lepas tu perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. Mesti ada pekerja kan yang uruskan. Nak bayar gaji kepada pekerja. Itulah maksud peningkatan kos penyelenggaraan. Okey, awak pernah dengar tak dekat Gebeng hari tu ada terbakar. Dia punya tapak pelupusan tu terbakar. Tak ada dengar? Bulan berapa? Bulan 8 ke bulan 9. Sebab panas, terlalu panas. Adakah itu musim panas sangat bulan 8? Terlalu panas dekat Gebeng tu dia terbakar. Jadi keluarlah bau-bau busuk. Itulah kaitan dia. Kesan dia. Kesan bila pembuangan sampah. Kalau dekat kecil-kecil dekat rumah awak tu tak ada lah kesan sangat kan. Just bau je kan. Dia bau sampah tu je. Lepas tu awak tu buang. Tapi yang besar, tempat yang besar, bau lagi. Lepas tu macam-macam lah kawasan yang dekat-dekat dia tu terkesan. Asap lagi. Bau dia memang terlalu busuk. Okey. Seterusnya, apa dia pula kesan dia? Banjir kilat. Kenapa jadi banjir kilat? Kalau kita buang sampah, kenapa jadi banjir kilat? Longkang tersumbat. Ada yang orang buang sampah, dia buang-buang merata, lepas tu dia pergi dalam longkang, menyebabkan tersekat. Air tersekat. Bila hujan, tak boleh nak lalu. Parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat. Banjir kilat ni macam mana? Tahu tak? Banjir kilat macam mana? Dia cepat kan? Bila hujan-hujan lebat, terus je banjir. Itu banjir kilat. Ya, nak tanya ke? Ada. Banjir kilat. Itu sahaja kita punya topik hari ini. Kuis. Jom kita main game. Kita nak tahu awak faham ke tak? Okey, awak pernah dengar tak game duck race? Pernah dengar? Okey, kita main duck race Okey, sebelum tu main gana ni. Okey. Sampai mana saya ada bawa bahan. Tampal mana Boleh ke tampal kat skrin ni? Kita tutup jap. Boleh tak tampal sini je? Okey, apa dia ni kat depan ni? Sisa pepejah dan sisa cecair. Okey. Kita akan main game. Saya ada bawa beberapa gambar. Okey, ini adalah gambar contoh-contoh sisa pepejah dan sisa cecair. Saya akan buka duck race game. Siapa hok terpilih, siapa yang menang akan ke depan dan dia kena pilih contoh dan
sesuaikan jenis dia. Faham? Faham? Kita try senang je. Takkan dah tahu kan. Contoh sisa pepejal, sisa cecair. Okey, jangan. Tak tahu sikit. 8 ada 2 je. Nanti awak pilih gambar mana yang awak berkenan, awak letak. Sama ada sisa cecair ke sisa pepejal. Itu saja. Okey, kalau sedia. Tapi tak nampak lah pula skrin kalau saya tampal sini yo. Mana? Lekat tak? Kita ubah. Alamak. Kita ubah saya lekat sini. Sebab nanti tak nampak. Nak buat dark race. Okey, lekat. Sudah. Sini kita nak buka dark race game. Okey, kita buka dark race. Tapi dok ramah tak best. Oh, biar dok ramah kita start lah. Ready? Ready semua? Okey, kita mula. Okey. Siapa pemenang dia? Garis ada ke? Ada? Okey, jom ke depan. Awak tengok je gambar depan ni. Lepas tu awak main letak dekat ni. Sisa pepejal dan sisa cecair. Mana-mana? Siapa Daris? Mari. Sila ke depan, sila ke depan. Saya nak tengok video ni. Di depan, di depan. Okey, nampak je. Jom. Jom. Daris. Meh. Contoh. Tak apa, dok salah pun. Saya tak marah. Tahu tak makan pun. Okey. Awak buka dulu tu. Apa? Awak buka dulu belakang. Jangan buang situ simpan dulu dalam poket. Nanti awak pergi buang. Balik dulu. Pusing. Lekat lah. Okey, kawan awak tampal apa tu? Minyak masak. Betul tak? Sisa cecair minyak masak. Betul. Okey. Tanya yang kedua pula. Race again. Okey. Siapa pula kena? Nanya. Aku tak punya suara. Siapa? Raja Mada tu lagi. Oh, pergi ni kan Cik Gigi. Okey, tak apa. Kita buat semula. Siapa pula? Puan tak ada ke? Okey, siapa pula? Akila, ada tak? Okey, pilih gambar yang awak berkenan. Awak tampal dekat jenis sisa domestik. Mana tajuk dia? Oh, ada ni ya. Ada tajuk lah. Awak berkenan yang mana? Gambar. Tak apa, pilih dulu. Nak tampal lebih daripada satu pun tak kisah. Tak ada masalah. Nak tampal lebih daripada satu pun tak apa. Lagi bagus. Tampal je mana pun. Orang lain duk sabar. Silakan. Tak apa, saya tak marah. Okey. Jangan buang situ. Kutip. Jangan buang situ, simpan dalam poket nanti awak buang. Okey. Akila tampal apa ni? Plastik. Sisa apa ni? Sisa pepejal. Ni apa di dalam ni? Makanan kan? Sisa makanan kan? Okey, dekat sisa pepejal. Betul tak? Betul. Okey, senang je. Okey, lepas tu siapa pula kena? Start. Siapa pula? Oh, Aisyah. Aisyah potong. Tak ada. Okey, race again. Tak ada? Tak mari ke gigi ni? Tak mari. Okey. Oh, dah mari daripada Aisyah. Okey. Kalau tak mari, kita start semula. Okey, siapa pula kena?
Fakihah ada? Fakihah. Okey. Pilih gambar yang awak berkenan. Apa dia? Mana gambar pandang awak? Oh, mau alah jatuh pula. Okey. Kau simpan dulu. Okey. Fakihah tapak apa? Sisa kumbahan dekat sisa cecair. Betul tak? Betul. Okey. Seterusnya siapa pula? Tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Start. Okey. Siapa pula yang kena? Safia ada tak? Ada. Kita buat semula. Okey. Siapa pula? Alisha ada tak? Jom. Pilih gambar yang awak berkenan. Tak ada kau tapak 2 ke 3 ke? Cecair. Sekarang. Okey. Kawan awak tapak apa ni? Pampers. Lampin pakai buang kalau kat Melayu dia. Dia tapak dekat sisa pepejal. Betul tak? Betul. Okey. Saya banyak hasilkan sisa pepejal pampers sebab saya ada anak kucing. Okey. Seterusnya siapa pula? Daniel. Tiba-tiba Daniel tubik. Okey. Laju dia tahu. Okey, awak berkenan. Apalah 2 ke 3 ke? 2. Pandai je. Okey, kawan awak tapak apa ni? Daniel tapak apa? Besi dekat sisa pemejam, betul tak? Betul. Okey, tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi contoh. Siapa pula? Syarafana. Tiba je keluar. Ada tak? Okey. Ramai juga ada. Syarafana tapak 2, 3 ke? Tapak 2, 3 ke? Oh, se je orang lain nak. Okey, se je. Nak mana? Okey. Buka belakang. Jangan buang sini. Pegang tu. Okey. Okey, tak apalah. Okey, Syarafana tapak apa ni? Buah. Buah sayur kan? Betul dah dekat sisa cecair? Salah. Okey, yang ni makanan, sisa makanan dekat sisa pepejal. Okey, saya betulkan. Sisa makanan dekat sisa pepejal, Syarafana. Okey, tak apa. Kita betulkan. Seterusnya, siapa pula? Start. Siapa pula? Syafiq, ada tak? Tak ada. Ada apa? Ada baca gigi. Race again, siapa pula? Ada lagi 4. Start. Okay. Siapa keluar pula? Faris, ada tak? Ada juga. Baca gigi. Race again. Siapa pula? Okay, siapa kena? Orang lain keluar. Adam, ada tak? Okey. Adam. Sampai 2 Adam? 2 ke 3 ke? Tak ke? Jangan mengata. Simpan lu. Nanti awak buang. Ni jadi sisa lah kan? Awak punya. Awak
seletik tu jadi sisa lah tu. Okey, kawan awak tanpa apa ni? Apa tak? T. Okey, sisa pepejal. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya. Kita habiskan sedikit lagi. Siapa pula kena? Tak start lagi? Okey, start. Syamil. Nak nak ke Syamil? Iman, ada tak? Ada. Tak mari. Iman tak mari. Sikit lagi. Awak. Cepat awak nak main game tak? Kau nak pilih lalu? Saya orang lain nak. Okey, awak masa dulu. Awak masa dulu. Awak tengok dulu game apa kawan awak main. Masuk. Nak main daris juga. Okey, kita start Siapa dia pula kena? Noraina. Tak ada. Tukar pula orang lain. Awak nak siapa? Kita tengok siapa yang kena. Ada dah. Kaisara. Okey. Kaisara. Nak gambar mana? Pilih gambar yang berkenan dan tampal. Okey. Kawan awak tampal apa ni? Nampak tak? Gambar apa ni? Kotak. Sisa pepejal. Betul tak? Betul. Okey. Awak sabar. Ada lagi game. Sabar, kita ada lagi game sekejap lagi. Seterusnya ada lagi 2 lagi. Fakrul. Ada? Dia. Okey, Fakrul. Bagi dia jawab. Awak pilih gambar. Kat bergambar. Lepas tu awak pilih jenis dia. Jenis sisa domestik. Okey. Kawan awak tahu apa ni? Kayu ataupun perabot. Bila kita buang jadilah sisa. Sisa pepejal. Betul tak? Betul. Okey. Sabar. Okey, ada satu lagi. Siapakah yang bertuah? Maisara. Tak ada. Okey. Mula semula. Siapakah pemenangnya? Ada? Kuis ada. Sekejap lagi. Siapa? Zafri. Ada tak Zafri? Awak yang bertuah. Okey, gambar terakhir. Gambar terakhir. Tu depan tu. Gambar terakhir. Apakah dia punya jenis? Sabar, kita habiskan dulu yang ni. Ada lagi awak, ada lagi. Okey, ni pun sisa apa ni? Sisa apa ni? Makanan, ada kaki ayam, ada pisang, ada macam-macam. Dia letak dekat sisa pepejal, betul tak? Betul. Okey, tahniah semua. Jadi, ada satu je kan salah. Tapi, kebanyakannya fahamlah. Okey, majoriti faham kan? Sisa pepejal dengan sisa cecair. Kalau cecair ni dia air je. Kalau awak faham. Sampah tapi dia air. Dipanggil sisa cecair. Satu lagi sisa pepejal ni dia kerah lah. Ni ketah-ketah ke. Yang tak ada air tu sisa pepejal lah. Macam tu. Faham? Okey, seterusnya kita belajar 2 tadi kan. Lepas tu kita nak tahu awak faham ke tak kesan pula. Yang ni awak just tengok depan. Kuis lagi. Okey, yang ni. Ini soalan kesan. Kesan pembuangan sisa domestik. Okey, awak pilih jawapan yang betul. Siapa betul saya bagi. Bagi hadiah. Okey. Sekejap. Okey, nampak tak soalan dia? Okey. Nampak tak? Nampak tak? Boleh baca tak? Dia macam benda sikit. Okey, soalan 1. Apakah satu penyakit yang boleh terjadi disebabkan pembuangan sisa domestik? A. Demam. B. Zika. C. Sakit kepala. Siapa nak jawab? Awak dulu dah.
Okey. Apa jawapan dia? Ha? B. Zika. Okey, betul. Nadia ke? Nadia. Awak lambat akak. Awak jawab nombor 2. Awak jawab nombor 2 eh? Saya bawa nabati je hari ni. Okey, dah. Okey, seterusnya nombor 2. Siapa nak jawab nombor 2? Awak jawab eh? Okey, berikut merupakan haiwan atau serangga yang mengakibatkan penyebaran wabak penyakit kecuali A. Kucing, B. Tikus, C. Lalat. Tadi awak nak jawab? Awak jawab dah. Kucing, ya betul. Jatuh. Okey, betul. Kecuali, awak kena faham kecuali kucing. Kalau tikus dan lalat ni dia menyebabkan penyebaran wabak penyakit, betul tak? Okey, seterusnya. Siapa nak jawab dia nombor 3? Tamu tunjuk. Tamu tunjuk lagi soalan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Tamu bagi soalan lagi. Awak nak jawab? Tahu. Okey, nak tengok soalan dulu lah. Allah, apa tak boleh nak ke atas sekejap Apa dia soalan dia? Apa? Okey, nah. Soalan 3. Banjir kilat akan berlaku akibat longgokan sampah dalam? Dia jawab dulu. Dia angkat tangan. Awak angkat tangan dulu ke dia? Kenapa dia angkat tangan dulu? Okey, C. Betul. Main depan. Siapa nak jawab nombor 4? Tamu tunjuk lagi soalan. Awak jawab. Okey. Kita tengok soalan nombor 4. Penyakit malaria berpunca daripada? Nyamuk? Betul tak nyamuk? Mana saja? Penyakit malaria berpunca daripada? Apa? Awak jawab nyamuk. Dia nak jawab tadi kan? Awak jawab apa? Awak nak jawab tadi kan? Nombor 4. Tamu tu? Siapa nak jawab? Awak dapat dah. Nipah. Okey, kita tengok jawapan betul tak? Malaria, punca malaria. Punca malaria. Apa dia punca dia? Kita tengok. Punca malaria adalah disebabkan oleh jangkitan parasit Plasmodium yang dibawa dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk. Awak jawab lipah. Mula-mula betul dah. Kan saya tanya sekali lagi. Jadi salah. Tak dapatlah hadiah. Malaria disebabkan nyamuk. Okey. Nombor 5 siapa nak jawab? Awak jawab? Okey, pencemaran air boleh berlaku akibat? Apa dia? Sisa makanan. Apa dia lagi jawapan dia? Pencemaran air, betul tak? Salah. Apa dia? Awak jawab? Pembuangan sampah di dalam sungai. Ingat dah tadi saya bagi nota pasal pencemaran air. Yang ada binatang minum air dekat sungai tu. Salah. Tak dapatlah hadiah. Pencemaran air boleh berlaku akibat pembuangan sampah di dalam sungai. Okey, faham? Awak kena faham pencemaran tadi ada 3. Okey, kita tengok balik nota ni. Pencemaran. Pencemaran. Mana tadi nota pencemaran? Ni pencemaran. Awak ingat mula Pencemaran ada 3. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau. Okey, pencemaran air. Mana tadi? Pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai. Akan tercemar apabila sampah sarap dibuang ke kawasan sumber air. Tebing awak jawapan. Okey. Ni, apabila sampah
kawasan sumber air. Faham? Pencemaran ada 3. Pencemaran ada 3. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bau. Okey, faham? Boleh faham? Faham dah ni? Faham dah ni, lelaki? Kakak jawab salah pula. Ada soalan simple baru tu. Ha? Boleh faham Ingat pencemaran ni ada 3 pencemaran air ni. Kalau awak buat kalau awak buang sampah dalam sungai. Dalam air lah, ke kawasan sumber air. Kalau dalam longkang, tadi ada soalan dia. Kalau buang sampah dalam longkang jadi apa? Sumbat. Jadi banjir, kilat. Okey, kalau pencemaran udara ni macam mana boleh terjadi pencemaran udara? Bakar sampah. Kalau bakar sampah ada asap itu akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, selagi pencemaran bau. Macam mana boleh jadi pencemaran bau? Pencemaran bau. Jadi bau busuk lah kan. Kalau awak timbul sampah yang lama, timbunan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan bau busuk. Okey. Apa dah tubik? Okey. Okey. Mana ada baru masuk sikit, baru masuk lama kok. Okey, kalau semua dah sedia, okay, kita tengok balik, kita imbas kembali apa yang kita belajar hari ni. Sisa domestik, lepas tu dia punya tajuk bawah, subtopik dia apa? Ni? Apa dia ni? Awak kan buat tadi aktiviti. Okey, kita belajar apa ni? Apa ada ni? Okey. Ada lagi. Yang baru masuk tadi, faham ke? Kita belajar apa hari ni? Faham Okey, kita belajar jenis. Saya ulang balik, kita belajar jenis. Awak faham boleh? Jadi saya buat kuis pula, awak dapat hadiah kalau betul. Jenis sisa domestik. Hari ni kita belajar 2, betul tak? Sisa pepejal, sisa cecair. Sisa pepejal ni apa? Macam mana sisa pepejal? Kalau awak nak describe dia, macam mana? Dia gerah. Kalau sisa cecair? Air lah kan? Okey, faham tak? Seterusnya kita belajar kesan. Kalau awak buang sampah, apa yang akan terjadi? Yang pertama, pencemaran. Pencemaran ada berapa tadi? Ingat lagi tak? Baru je tadi. Berapa? Banyaknya. Jenis pencemaran. Pencemaran ada berapa tadi? 3. 1. Pencemaran air. Yang kedua? Udara. Yang ketiga? Pencemaran bau. Ini sahaja yang kita belajar tadi. Yang baru masuk ni awak dengar saya tengah imbas kembali ni. Saya tengah buat rumusan tadi. Okey, yang kedua. Kesan dia. Apa dia? Wabak penyakit. Kalau awak buang
Buang sampah banyak-banyak boleh menyebabkan penularan binatang berjangkit. Lepas tu sosioekonomi. Apa dia tadi sosioekonomi? Boleh buka buku teks, tak kisah boleh buka. Sosioekonomi apa dia? Ingat lagi tak? Boleh buka buku teks. Kesan dia, kesan ada 4 tadi. Ingat dah kita belajar. Yang pertama pencemaran, yang kedua wabak penyakit, yang ketiga sosioekonomi. Apa dia sosioekonomi? Nombor 3. Terus lagi nombor 3. Kesan. Bukan langkah kesan. Langkah kita belajar lagi. Kesan pembuangan. Nombor 3 apa dia? Tu langkah dah awak. Betul. Lagi apa dia? Baca habis. Sosioekonomi ni yang berkait dengan ekonomi lah. Kalau dari kita belajar tadi, peningkatan kos. Apa dia maksud peningkatan kos penyelenggaraan? Siapa ingat lagi? Untuk menguruskan sisa domestik. Jabatan apa yang uruskan? Siapa yang uruskan sisa domestik? PBT, pihak berkuasa tempatan. Bila awak buang sampah banyak-banyak, lepas tu lagi main kutip, dia hantar ke tapak pelukusan, lepas tu PBT akan uruskan. Okey? Yang kedua, sebab apa? Peningkatan kos ni? Sebab nak bayar. Ingat tak? Nak bayar pekerja. Siapa yang akan bawa lori sampah? Siapa yang akan uruskan sampah? Mestilah pekerja, betul tak? Bila banyak sangat sampah, jadi ramai pekerja, banyaklah kita kena bayar dia. Jadi meningkatkan kos penyelenggaraan. Yang keempat, banjir kilat disebabkan apa? Longkang tersumbat. Ada orang dia tak bertanggungjawab, dia buang sampah merata, dia buang dalam longkang, menyebabkan tersumbat. Faham dah? Faham Kalau faham, kita akhiri dengan kuis. Nak main kuis tak? Dah tak? Okey. Okey, Syami nak jawab, sabar, boleh. Nak jawab. Siapa khabar tu dia dah jawab. Okey, awak pernah main tak game word wall? Pernah main? You main jenis. Okey, faham boleh? Kita belajar jenis dan ingat tak tadi belajar pasal apa tadi? Jenis sisa domestik dan juga selagi kesan sisa domestik, kesan pembuangan sisa domestik. Okey, kita uji lagi sekali pemahaman awak. Kita main kuis. Okey, yang ni saya minta volunteer je lah. Mari jawab depan. Awak pilih jawapan dia. Okey. Ada berapa soalan ni? 1 daripada 6. Siapa nak pergi depan jawab soalan ni? Sisa domestik terdiri daripada? Okey. Betul tak? Okey. Sabarlah awak betul nak bagi hadiah. Betul. Nak buat hadiah ke? Ni tak ada akak-akak tangan. Mari je jawab kat depan. Okey, ni soalan. Yang kedua. Mari jawab terus kat depan. Siapa nak jawab? Siapa cepat dia dapat. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya. Sama-sama. Soalan 3. Siap sedia. Semua perempuan mana dress cepat-cepat. Tambah. Bahan organik ialah? Yang ni kita belajar sebelum ni kan tak? Salah. Okey. Bahan organik kita belajar sebelum ni kan? Habis dah. Jadi nawang je. Jangan kita tengok ada soalan lain tak? Tak apa
ni? Bonus round. Oh, pakai duduk depan Tak boleh nak start balik ke? Langkau. Siap sedia. Berikut merupakan contoh-contoh bahan organik kecuali apa dia? Betul tak? Betul. Ambil hadiah. Bersedia jawapan kedua. Bagi puan seorang, bagi puan. Puan seorang. Siapa nak? Bahan bukan organik pula merupakan perempuan. Go. Cepat. Nanti dulu perempuan. Cepat. 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 Masih nak habis, ada masa tak? Bahan yang suka diuraikan. Betul tak? Betul. Main hadiah. The only one girls. Okey. Ada lagi tak soalan? Ada lagi yang main sama jawab? Betul tak? Salah. Oh, tunggu depan. Ada lagi tak salah? Habis dah kita langkau pula. Ada tak lagi soalan? Mula semula. Jawab soalan sama ke? Jangan. Biarlah dia jatuh. Soalan sama ke? Jangan kita tengok dulu. Oh, sama. Jangan tidur. Kan. Mana salah tadi? Salah. Jangan salah tadi. Jangan. Yang ni. Betul dah kan? Kau jawab kan? Betul dah? Sabar. Niat sama ni. Ada salah tadi kan seorang jawab tadi? Soalan mana salah tadi? Yang ni siapa jawab? Bahan organik ialah bahan yang boleh dihapuskan. Okey. Oh, dua rawak. Dah lah, awak tak jawab dah. Tapi habis dah soalan. Nak main lagi ke? Ada lagi 4. Nak main lagi? Okey. Kita cari soalan lain yang pula. Kejap. Cuba yang ni. Ni apa dia? Ni sama nanti lawak. Sama je soalan je Membuka kotak. Ketik. Okey, kita jawab ni. Ketik setiap kotak mengikut giliran untuk membukanya dan menedahkan item di dalamnya. Macam mana main ni? Okey, awak kena buka dulu. Awak nak yang mana? Ketik sekali untuk buka. Sama. Soalan sama. Dah ya? Tak ya? Sama je. Tak payahlah, sama je. Saya cari soalan lain. Wow. Cari padanan. Sama juga ke? Sama je. Jadi habis dah kita punya kuis. Nak jawab lagi ke? Jawablah. Bahan organik je lah. Tapi tak ada hadiah dah kan? Sebab dia sama je. Okey, betul. Sisa domestik terdiri daripada kita test sekali lagi kan. Betul. Berikut merupakan contoh-contoh bahan organik kecuali kaca. Soalan sama je. Berikut contoh bahan bukan organik kecuali. Bahan bukan organik kecuali. Dah tahu dah. Satu soalan sama. Okey, betul. Mesti makanan. Bahan bukan organik pula merupakan. Okey, habis. Boleh duduk tempat. Habis dah. Okey. Jadi kebanyakannya faham dah kan? Soalan sama tu maksudnya awak kena faham yang tu je lah.
Awak kena faham yang tu saja. Bahan organik dan bukan organik tu yang kita belajar sebelum ni kan. Jadi itu sahaja. Kalau awak faham itu sahaja. Tinggal lagi se kan. Lagi dah buku tak siap. Okey. Sabar dulu. Duduk dulu. Langkah-langkah. Okey, kita tinggal se lagi subtopik. Ada ikan pelawak hari Rabu kan kami esok ke lusa. Ada se lagi kan? Pelawak. Jadual baru. Kita habiskan se, lepas tu kita buat ulang kaji lah. Lepas tu awak exam dah minggu depan. Minggu depan lagi tak? Lepas awak daripada wali awak exam dah. Jadi kita buat ulang kaji sikit. Okey? Ada soalan nak tanya? Sabar. Ada soalan nak tanya? Tak ada, faham semua? Faham. Bagus. Okey, sekian terima kasih. Awak boleh rehat. Baca doa dulu. Sabar nak rehat. Apa dah ni? Awal lagi. Okey, boleh rehat. Jangan bising. Terima kasih.